Bismillahirrahmanirrahim. Wajib beriman dengan perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah sebagai keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut di dalam nas-nas yang nyata. Di antaranya ada perkara yang istimewa yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim dan dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih lagi mutawatir. Maka tidak boleh dinafikan. Sekiranya menafikan atau menolaknya, nescaya keluar daripada agama Islam. Tidak beriman kepada Allah, kepada kerasulannya, dan kepada rasul-rasul yang lain. Ini perkara yang sangat besar, termasuk di dalam perkara beriman kepada Rasul dan kepada Allah sendiri dan kitabnya. Yang pertama, risalahnya yang umum adalah menjadi suatu hikmah yang besar bahawa Allah Subhanahu wa taala mentaklif, yakni menugaskan tanggungjawab, dan mentashri', meletakkan hukum syariat untuk manusia menurut perkembangan kesediaan dan kematangan mereka dari segi pemikiran, ilmu dan kemasyarakatan. Begitu juga menurut keadaan masalah yang dihadapi oleh mereka dalam segala bidangnya, sama ada perkara yang berkait dengan diri manusia, roh, jasad, politik, ekonomi dan lain-lain. Maka kerasulannya merangkumi perkara itu. Oleh itu Allah mengutuskan Rasul kepada setiap umat bagi mengislahkan, bagi membaiki keadaan mereka dengan menyampaikan syariat yang paling munasabah, hukum hakam yang paling adil, yang paling sesuai. Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam khusus kepada umat yang tertentu dan di sekitar masa dan tempat yang tertentu. Rasul yang dilantik itu khusus kepada kaum yang tertentu dan masa yang tertentu. Kadang-kadang dalam satu masa ada banyak Rasul, bukan satu Rasul. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, itu satu masa. Ibrahim diutuskan menjadi Rasul di Babil, kemudian berhijrah ke Palestin. Kemudian Allah mengutuskan anak saudara Ibrahim, Lut, jadi Rasul, pergi ke Sadum dalam masa yang sama. Dan kadang-kadang satu negeri dilantik dua Rasul, seperti disebut kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Harun alaihi salam. Satu masa dua Rasul bagi satu negeri dan satu umat. Dan kadang-kadang tiga Rasul. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Surah Yasin. Yang mengisahkan Allah mengutuskan dua Rasul kepada sebuah negeri di utara Syria, negeri Antakya, sempadan dengan Turki. Kemudian Rasul tidak bohongi. Lalu Allah mengutuskan Rasul yang ketiga untuk menguatkannya. Diutuskan tiga Rasul bagi satu negeri. Ada satu Rasul bagi satu negeri. Kadang-kadang Rasul-Rasul dalam satu masa dilantik oleh Allah Ta'ala. Manakala Rasulullah SAW diwahyukan menjadi Rasul, Allah Maha mengetahui tentang perkembangan manusia di dunia akhir zaman ini.
dari segi perkembangan masyarakat dan peningkatan ilmu mereka dalam mentarbiyah bumi yang memberi kesan kepada kehidupan manusia seluruhnya. Maka Rasulullah SAW dipilih menjadi Rasul untuk seluruh manusia dan jin. Juga menasahkan kesemua risalah yang dahulu daripadanya. Maka wajiblah semua manusia mengikut Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala jadikan dunia akhir zaman. Padahal tak berlaku lagi ketika dilahirkan, diperanakkan Nabi SAW. Tetapi selepas itu, di akhir zaman, Allah menjanjikan sebelum berlakunya kiamat, dilantik seorang Rasul. Rasul akhir zaman. Dan kita melihat bagaimana akhir zaman ini, Allah Ta'ala memberi sedikit ilmu kepada manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberi kepada kamu daripada ilmu malaikat sedikit. Sikit ilmu. Dengan sedikit ilmu itu manusia boleh mencipta. Boleh mereka berbagai-bagai alat kemudahan. Sama ada kemudahan untuk musafir, untuk bergerak ke negeri-negeri yang jauh dengan hubungan yang cepat. Dalam masa beberapa jam boleh safar. Satu hari boleh safar ke hujung dunia. Boleh safar. Zaman dulu nak pergi ke sesuatu negeri ada yang bukan hari, tahun baru safar. Berapa tahun? Jauhnya perjalanan zaman dulu. Tapi sekarang dengan alat yang Tuhan beri, manusia boleh bergerak dalam masa yang cepat. Boleh pergi ke seluruh dunia. Dan mereka juga boleh mendapat berita dengan cepat melalui alat-alat perhubungan yang ada di akhir zaman ini. Maka manusia sudah bermasyarakat dengan cara antarabangsa, bukan satu bangsa lagi. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki, iaitulah Adam, dan seorang perempuan, iaitulah Hawa. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berbagai-bagai bangsa. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Eropah, bangsa Afrika, dan bangsa di Asia ini. Dan berbagai-bagai kaum dan kabilah, suku kaum. Lita'arafu, supaya kamu berkenal mengenal di antara satu sama lain. Dengan makna berhubung di antara satu sama lain. Tuhan jadikan manusia itu perlu bergaul dengan keistimewaan negeri masing-masing dan kebolehan masing-masing yang bertukar di antara satu sama lain. Belum ke agama lagi, belum ke apa agama lagi. Tetapi semua bangsa ni tak boleh hidup dengan sendiri, mesti berhubung. Ada negeri yang hasil buminya galian, negeri yang hasil buminya sumber tenaga, minyak petrol dan gas. Ada negeri pertanian, macam-macam galian, macam-macam pertanian, di mana mereka tak boleh hidup dengan sendiri, dengan hasil sendiri. Mesti bertukar-menukar hasil-hasil antara satu negeri dengan satu negeri. Digaulkan, diperniagakan, barulah boleh keperluan hidup manusia. Tuhan jadikan mereka mesti berhubung. Tak boleh hidup satu bangsa saja, tak boleh hidup satu keluarga saja. Apa lagi nak hidup seorang diri, tak boleh. Kalau cakaplah dia nak hidup seorang diri, tak boleh. Mesti hidup bermasyarakat, berhubung. Contohnya disebut acak kali, manusia tak boleh telanjang, kena ada kain. Kain daripada benang, benang daripada kapas, kapas daripada kena tanam, tanam kena ada alat untuk tanian daripada besi, macam-macam alat. Tak boleh kerana nak kain selah dia buat belaka.
Mesti ada yang bertanam, ada yang menenun, ada yang berjahit, ada yang buat alat. Maka perlunya bergaul di antara satu sama lain. Tidak boleh orang ke laut dia makan ikan saja, tak makan nasi. Orang tanam padi makan nasi saja, tak ada lauk. Tidak boleh. Mesti kena bergaul antara satu sama lain. Maka Tuhan jadikan manusia dulunya bermasyarakat madani, disebut masyarakat madani. Masyarakat madani, masyarakat bertamadun. Bertamadun dengan makna berbanda dan berkemajuan. Berbanda, tempat dia berhimpun. Dan berkemajuan untuk menghasilkan barang-barang. Itu makna masyarakat madani. Dengan ilmunya, maka untuk manusia masyarakat madani di akhir zaman, dengan kemudahan-kemudahan ini, cukup seorang Rasul saja. Maka Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul akhir zaman untuk ditutup kerasulan itu. Tidak ada lagi Rasul selepas daripadanya. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat ilmu yang kita baca beberapa minggu, iaitu Al-Quranul Karim. Petunjuk Al-Quranul Karim tak boleh lawan. Tak boleh lawan petunjuk Quran. Ini mukjizat. Contohnya hukum jenayah. Nak mengatasi masalah jenayah, masalah mencuri, masalah merampok, masalah menyamun, masalah menipu, bergaduh, tidak boleh malaikat dengan hukum Allah. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas terhadap penjenayah. Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kamu dalam hukum qisas itu membawa hidup, wahai orang yang ada fikiran. Tuhan kata, pindah hukum lain, buat hukum sendiri, reka sendiri, tak jadi apa. Banyak jenayah, banyak kemalangan. Hukum halal dan haram. Yang haram mendatangkan penyakit, degil juga. Pakar hak haram, buat hak haram, makan ke darah hak haram, mendatangkan berbagai-bagai penyakit. Ini mukjizat yang diberi bernabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib manusia beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pengikut rasul-rasul zaman dahulu. Orang Yahudi yang berpegang dengan Taurah, kata mereka, padahal mereka sudah menyeleweng pada Taurah. Orang Kristian, pengikut Nabi Isa, kata mereka berpegang dengan Injil, Bible, padahal sudah ubah Injil itu. Tak ikut lagi Injil yang asal, sudah diubah sehingga jadi beratus-ratus Injil. Bila Raja Rom masuk Islam, Raja mengadakan mesyuarat padri-padri seluruh dunia. Daripada ratus-ratus Injil ni, diambil yang sesuai dengan dia 4 Injil saja. Injil Matthew, Injil Luke, Injil Markus, Injil Yohana. Injil John, Yohana. 4 Injil saja, yang lain diharamkan. 4 Injil ni semua mengarut, sudah menyeleweng. Maka semua pengikut rasul-rasul yang masih ada, termasuk Yahudi yang mendakwa ikut Nabi Musa, termasuk Kristian yang mendakwa ikut Nabi Isa, wajib kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jadikan beberapa hukum yang ada dalam Quran sama dengan hukum yang ada dalam Taurah, sama dengan hukum yang ada dalam Injil, tak diubah. Hukum yang asasi yang berkait dengan akidah, kepercayaan berghaib, dan hukum-hukum jenayah, hudud dan qisas yang ada dalam Quran, ada dalam Taurah. Wajib diamalkan oleh orang Kristian dalam Injil dan Taurah, dua-dua sekali, menandakan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang ada hubung kait dengan rasul-rasul yang dahulu daripadanya yang diutus oleh Allah. Dan Allah menyebut dalam Quran,
Wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah Tuhan kata, apabila kami telah berkata kepada tiap-tiap nabi yang kami lantik, supaya berkata kepada pengikut masing-masing, wahai pengikut dan sahabat-sahabatku, akan tiba satu zaman Allah lantik seorang rasul, iaitu Rasul akhir zaman. Sekiranya kamu panjang umur sempat dengan Rasul ini, kamu mengaku berjanji untuk beriman kepadanya dan menolong berjuang bersama dengannya. Semua Rasul-Rasul minta janji dengan sahabat-sahabat dia. Di sinilah orang Yahudi, orang Kristian wajib kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi orang Melayu hak tak ada kitab, orang Cina hak tak ada kitab, orang India hak tak ada kitab, lagi kena ikut. Hak ada kitab pun kena ikut juga, menasahkan hukum yang dahulu daripadanya. Firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Suratul A'raf ayat 158. Artinya, katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Aku utusan Allah kepada kamu semua. Setelah Nabi memulakan dakwahnya, mengajak keluarganya dulu, bangsanya dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluargamu yang terdekat. Setelah dilantik jadi rasul, mula-mula berdakwah senyap, Nabi panggil anak beranak dia. Panggil anak beranak dia, pokok saudara dia, sepupu dia, dua pupu dia masih ada yang dekat. Wahai kamu semua keluarga aku, kita semua akan mati sebagaimana kita tidur. Nabi kata, kita akan dibangkitkan semula sebagaimana bangun daripada tidur. Akan dibicarakan di hadapan Allah. Walaupun aku ni anak beranakmu, keluargamu, aku tak boleh nak buat apa, kecuali kamu beriman dan percaya dengan kerasulan yang dilantik oleh Allah pada aku. Nabi kata, sebahagian keluarganya ikut, sebahagiannya tak ikut, tapi tolong Nabi, pertahankan Nabi walaupun tak ikut di atas sifat anak beranak. Sebahagiannya lawan dengan keras. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain lawan dengan keras. Siapa berperang dengan anak beranak, dengan keluarga, Nabi tak berani. Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian setelah bertapak di Madinah, Yathrib ataupun Taibah ditukar bernama Madinah. Madinah tu asal nama Yathrib atau nama Taibah. Bila Nabi berhijrah, Nabi namakan Madinah. Madinah asal maknanya bandar. Madinah sesuai dengan masyarakat Madani. Banyak orang bercakap tentang masyarakat Madani. Profesor universiti, ahli-ahli ilmu dalam ilmu politik dan masyarakat, mereka bercakap tentang masyarakat Madani. Tapi mereka lupa, mereka tak ingat hikmat Nabi menukar nama Yathrib kepada Madinah, ialah untuk menyatakan penubuhan masyarakat Madani mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Orang Yahudi dah tunggu di situ, kerana tunggu Nabi akhir zaman. Mereka baca dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman akan dihalau dari kampung halamannya, akan dihalau oleh keluarganya sendiri, dan Nabi akhir zaman akan berhijrah. Mereka tahu, mereka cari-cari Nabi akhir zaman ini. Mereka berjumpa dengan Madinah, Yathrib, Taibah, bumi yang sangat berkat.
Mereka berkampung di situ, ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka, tok guru mereka bersyarah kita menunggu kelahiran Rasul yang akan datang bila Nabi berhijrah. Sikit saja orang Yahudi beriman, sebahagiannya tak beriman. Pasal apa? Kerana Tuhan lantik Nabi bukan orang Yahudi, orang Arab. Tak setuju dengan Tuhan. Boleh ke tak setuju dengan Tuhan? Dengan orang tak apa, tak setuju. Dengan Tuhan tak boleh, tak setuju. Bila Tuhan tetap, mesti kena terima. Ini menatang Yahudi ini tak setuju dengan Tuhan. Itu orang Yahudi. Kalau kita tak setuju dengan Tuhan, teruklah, samalah. Macam Yahudi lah juga. Tak setuju, Nabi tak peduli, Nabi atas surat. Menandakan kerasulan berseluruh manusia. Atau surat kepada Raja Rom, salah satu kuasa besar dunia di sebelah barat. Atas surat pada Raja Parsi, kuasa besar dunia di sebelah timur. Atas surat pada Raja Mesir, negeri yang bertamadun. Atas surat kepada Raja Habasyah yang menganut Kristian Ortodok. Atas surat pada Raja Bahrain. Atas surat kepada Raja Ghassan. Atau surat mengajak raja-raja ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Aku ni Rasul akhir zaman, ditulis dalam surat itu. Nabi suruh sahabat-sahabat tulis surat. Nabi tak tahu membaca dan menulis. Setelah tulis surat siap-siap, seorang sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada khatam, tak letak rubber stamp. Sekarang ni tahik surat rasmi. Mesti kena surat rasmi. Walaupun itu adalah amalan yang tak ada dalam Quran, Tuhan tak wahyukan, amalan masyarakat, maka Nabi kata buat khatam. Maka dibuatlah rubber stamp, tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul atas, Muhammad, Allah di atas. Itu cara tulisnya. Letak nama Allah di atas, Muhammad Rasulullah. Dia letak surat itu, dia khatamkan dengan copnya Muhammad Rasulullah, dihantar pada raja-raja, sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan membawa surat ini. Walaupun mereka tak tahu bahasa, mereka bawa. Terpulang pada raja-raja itulah cari juru bahasa dia sendiri. Maka dihantar pada Raja Rom. Hantar pada Raja Rom. Raja Rom suruh juru bahasa baca surat ini. Raja Rom nak siasat. Siapa dia ni? Muhammad ni. Daripada negeri Mekah, Madinah. Lantik dia Rasul. Cari orang-orang yang berniaga. Orang belah Mekah, Madinah ke yang berniaga. Cari peniaga dia, bawa mari nak siasat. Menandakan dia sudah percaya ada Nabi akhir zaman. Lalu ditemui Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni masa tu menjadi salah seorang pemimpin musyrikin, timbalan pada Abu Jahal, orang nombor 2. Orang besar di Mekah. Bila Abu Jahal mati, dia jadi ketua. Besarnya Abu Sufyan ni. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan juga adalah ayah mertua kepada Nabi SAW. Anak perempuan dia masuk Islam. Anak perempuan dia masuk Islam. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi. Salah seorang isteri Nabi ialah anak pada Abu Sufyan. Kemudian Ummu Habibah ni berhijrah, tak ikut ayah dia. Berhijrah ke Habasyah. Kemudian berpisah dengan suami dia. Suami dia mati. Maka Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah, berwakilkan Raja Habasyah yang juga menerima surat dan masuk Islam. Raja Habasyah. Ummu Habibah ni ayah pada anak pada Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Rom. Raja Rom tanya dengan menggunakan juru bahasa, siapa dia? Ini ajaran baru dibawa di Mekah ni.
Abu Sufyan ceritalah, ini ajaran yang pelik daripada ajaran datuk nenek moyang kami. Ajaran yang pelik. Kami duk sembah berhala sejak nenek moyang. Hak dia ingatnya nenek moyang berapa lapis dah tahu, hak atas sekali ni untuk Adam. Menyembah Allah Ta'ala. Dia ingatnya hak yang pertama sembah berhala dah. Macam duk ajar di sekolah lah, kononnya zaman batu. Manusia duk puja batu. Ini semua sejarah berhala belaka ni. Duk ajar dia sekolah-sekolah. Sampai hari ni masih diajar manusia bermula dengan zaman batu. Bukan Nabi Adam AS. Ini semua mengarut. Masih diajar di sekolah-sekolah sampai hari ni pun. Termasuk dalam kajian sejarah. Ini sejarah mengarut yang orang kafir buat, kita belajar dengan dia.